A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar para jemaah semuanya? Sihat insya-Allah? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur banyak kita kepada Allah atas limpahan kurniaan diberikan kepada kita kesihatan, keimanan, ketakwaan, diberikan kepada kita pelbagai bentuk nikmat sehingga kan sama-sama kita dapat menghadiri sesi kita pada hari ini. Kesempatan ini, semua kita lakukan ini adalah untuk kita mendekatkan diri kita lagi kepada Allah, memperbaiki diri kita dan juga mengundang redha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang saya kasihi, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selama 2 bulan yang lalu, kita telah bersama kongsikan mengenai siri keluarga misali, di mana kita telah bicarakan pada bulan yang pertama watak suami yang membahagiakan. Kemudian pada bulan lalu watak isteri yang menyejukkan. Dan pada bulan ini insya-Allah, jika Allah izinkan, kita nak cerita pula mengenai belajar daripada keluarga Nabi Ibrahim. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin rahimakumullah. Tajuk yang sangat sesuai, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Hanafi yang menyediakan tajuk ini. Sesuai sungguh, kita berada di bulan Zulkaidah, nak melangkah bulan Zulhijjah ini, orang musim nak melaksanakan ibadah haji, ibadah kurban, pasti kita akan menyingkap tentang perkara ini. Namun tuan-tuan puan-puan sekalian, walaupun kita mungkin telah banyak mendengar, kita membaca mengenai kisah Nabi Ibrahim AS ini, tetapi pastinya kisah-kisah ini masih ada terdapat banyak lagi bentuk hikmah-hikmah yang mungkin kita belum ketemukan sebelum ini. Tahun lepas dah dengar dah, tahun sebelumnya pun dah dengar dah, tapi kadang-kala apa yang kita dengar tahun-tahun yang lalu tak sama. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, inilah dia kelebihan yang ada pada Nabi Ibrahim AS, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah beliau dan menjadikan beliau salah satu contoh yang ideal yang terakam dalam Al-Quran. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala tak kala mengatakan qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ah. Yang mana Allah SWT mengatakan sesungguhnya adalah bagi kamu pada Nabi Ibrahim AS tu dan pengikut-pengikutnya contoh ikutan yang baik. Subhanallah. Jadi kita nak belajar pada hari ini tuan-tuan, nak ikut contoh daripada Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim mampu membangunkan keluarganya, keluarga yang kukuh akidahnya, keluarga yang mendapat rahmat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Saya yakin bila cerita tentang mengenai Nabi Ibrahim, semua kita pernah dengar lah, seperti yang saya katakan tadi. Tapi perlu sebenarnya bila kita nak menceritakan, kita nak berkongsi, kita perlu rujuk kepada sumber-sumber yang sahih, maknanya daripada bentuk sejarahnya, daripada hadis-hadis Nabi SAW, ataupun cerita yang ayat-ayat yang terakam dalam Al-Quran. Dan kalau kita lihat kepada cerita ini semua, kita dapati bahawa Nabi Ibrahim AS ini mempunyai 2 isteri. Isteri yang pertama namanya adalah Sarah. Sarah ni tuan-tuan puan-puan sekalian, muslimin rahimakumullah, merupakan isteri di mana Nabi Ibrahim AS bernikah dengan beliau pada waktu beliau masih muda lagi. Adapun Hajar yang kita nak bicarakan ini tuan-tuan puan-puan sekalian, sebenarnya merupakan seorang wanita Mesir yang mana dihadiahkan
oleh penguasa Mesir ini kepada Sarah. Maknanya dihadiahkan ni, makna saya nak cakap susah sikit, tapi dia sebenarnya adalah hamba. Maknanya penguasa Mesir ini menghadiahkan Hajar ini kepada siapa? Kepada Sarah, itu isteri Nabi Ibrahim AS yang pertama. Baik. Jadi ketika Nabi Ibrahim AS ini bersama dengan Sarah, beliau walaupun telah 70 tahun, ada riwayat mengatakan telah 70 tahun berumah tangga, tapi beliau belum lagi dikurniakan zuriat, belum dianugerahkan zuriat daripada Allah SWT. Lantas kerana itu, antara lain ahli sejarah mengatakan bahawasanya Sarah ini menyuruh dan mengizinkan Nabi Ibrahim AS, suaminya itu, untuk menikahi Hajar. Jadi ni isteri lah yang menjalankan. Dan atas pernikahan itulah maka terlahir zuriat yang namanya Ismail alaihi salatu wassalam. Ni cerita tentang Nabi Ibrahim terlebih dahulu. Dan daripada situlah keturunan-keturunannya itu, turunnya nabi-nabi yang lain dan juga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tapi hari ini bukan kita nak cerita pasal sejarah itu, ya. Tapi kita nak ambil iktibar, khususnya kita nak bicarakan tentang keluarga misalih ni, ya. Tapi nanti sebelum saya nak mula ni, saya nak kena fahamkan kepada semua para penonton, ya, para jemaah sekalian, ya, bila kita kata, ya, Nabi Ibrahim AS ni mengikuti perintah Allah, kita nak kena faham. Okey, pertama, perintah Allah ni, ya, ada yang berlaku untuk semua orang, semua hamba-Nya. Maknanya semua kena lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan pada pandangan semua orang itu kira okeylah, itu bagus. Contohnya apa? Allah perintahkan kita untuk solat, ya, lakukan rukun-rukun Islam kita, untuk menolong orang. Ya, ini semua perintah Allah SWT kepada kita, mencegah kemungkaran. Dan semua kita, kalau kita tanya, solat ni bagus tak bagus? Bagus. Kalau orang tanya, tolong orang bagus tak bagus? Bagus. Semua pandangan manusia akan mengatakan itu adalah sesuatu yang baik. Ini perintah Allah SWT dalam bentuk yang umum. Pada waktu yang sama juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada juga perintah Allah SWT yang diberikan oleh orang yang dipilih oleh Allah SWT sahaja. Dan itu khusus untuknya, bukan kepada orang lain. Maksudnya, dia tak sama seperti perintah-perintah yang diberikan kepada orang lain. Ya. Dan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perintah ini, ya, hanya diberikan kepada hamba-Nya yang mana telah bersedia jiwanya, telah menyiapkan jiwanya, bersedia jiwanya, ya, untuk apa? Menerima perintah tersebut. Kerana apa? Perintah ini kalau diberikan kepada orang ramai, mungkin orang ramai tak boleh terima, tak faham. Tapi orang yang telah menyediakan jiwanya itu dengan izin Allah, Allah memilihnya, maka dia akan dapat laksanakan perintah ini. Dan sebab itulah juga Nabi Ibrahim AS juga dikenali sebagai Khalilullah, kekasih Allah SWT. Ya. Baik. Jadi perintah seperti ini, ya, saya nak kena terangkan dulu. Kadang-kala kita orang awam ni, bila kita lihat perintah tu, ya, mungkin ada orang kata macam tak masuk akal lah perintah ni. Ini macam sesat lah. Ini macam tak betul lah. Ini tak boleh ni. Mana boleh macam ini? Ini salah ni. Ramai orang tak bersetuju dengan perintah-perintah seperti ini. Sebab itu perintah ni bukan untuk semua orang, untuk orang yang khusus saja, ya. Tetapi orang yang diberikan perintah ini yang telah menyiapkan jiwanya, ya, walaupun dia belum mengetahui apakah kebaikan daripada perintah tersebut, ya, walaupun mungkin mendapat pandangan-pandangan yang berbeza daripada orang yang lain jika diceritakan, tetapi mereka juga tetap akan melaksanakannya dan mereka dikurniakan Allah SWT kesabaran. Allah yang berikan mereka kesabaran untuk melakukan perintah ini. Dan mereka yakin akan kebijaksanaan Allah, akan hikmah daripada perkara ini dan juga rahmat Allah SWT akan perkara tersebut. Jadi bila dilakukan itu, walaupun pandangan manusia nampak macam apa tak betul lah benda ni, kan? Tapi dia tetap lakukan. Kerana apa? Ta'abbud. Hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Contohnya apa, tuan-tuan dan puan sekalian? Banyak contoh, ya. Contohnya yang saya nak suka nak bawa, contoh surah yang setiap minggu kita disuruh baca. Surah apa?
Surah Al-Kahfi. Hari Jumaat kita diminta untuk baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tu baca tiap-tiap hari, kan? Banyak pengajaran bila tiap-tiap minggu kita baca. Ya, surah Al-Kahfi ni kita lihat Nabi Musa AS nak belajar, kan? Lalu Allah SWT mengatakan apa? Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min laduna ilma. Lalu mereka dapati seorang daripada hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Maknanya, ya, orang ini mendapatkan ilmu yang khusus yang tidak diberikan kepada orang lain. Hatta kalau dalam kisah ni Nabi Musa AS pun juga tidak mengetahui. Kisahnya kita dah tahu, tuan-tuan. Saya nak ringkaskan sahaja. Pertama, apabila beliau ini membocorkan perahu milik orang miskin. Bocorkan perahu ni bagi orang susah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Akal kita, kalau kita nampak, kita memang tak boleh terima, kan? Sebab itu bila Nabi Musa AS nak ikut hamba Allah ni, walaupun ada sebahagian ulama mengatakan Nabi Khidir, kan, dia kata apa? Kamu ni tidak akan dapat mampu bersabar dengan sesuatu perkara yang kamu tak tahu. Pengetahuan kamu ni tidak meliputi akan apa yang berlaku. Ya, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi hubra. Ya, walaupun Nabi Musa kata dia ni satajiduni insya-Allah sabira wa la a'si laka amra, kau akan nampak, akan dapati aku ni orang yang bersabar. Tapi benda ni, ilmu ni tak diberikan kepada Nabi Musa, sebab itu Nabi Musa tidak dapat memahaminya, kan? Kemudian apa lagi? Membunuh seorang pemuda. Bunuh orang ni, semua orang kata bunuh orang ni tak elok, kan? Apa lagi dibuat? Ya, memperbaiki rumah, ya, dinding yang nak tumbang, ya. Lepas tu tak ada orang yang nak menjamu, orang penduduk situ penduduk yang tidak baik. Jadi kalau kita lihat benda-benda seperti ni benda tak elok ni, kenapa nak buat? Orang ni dah tak tolong kita, tak nak kasih makan kat kita, kita nak pergi tolong dia buat apa? Kan? Tapi itulah dia ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Dan dalam hal ini, ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim AS. Faham, jadi ni nak kena faham dulu. Saya nak kena conditionkan dulu. Ni bukan semua orang boleh macam gini. Tak semua, ya. Tapi kita nak ambil mutiara-mutiaranya. Baik, kita lihat tuan-tuan puan-puan sekalian, ya. Waktu Nabi Ibrahim AS tinggalkan isterinya Hajar dan anaknya Ismail, tempatnya bukan seperti sekarang ni. Kalau kita ditinggalkan tempat Mekah sekarang ni, kan, mungkin seronok kerana apa? Banyak peluang nak melontar. Melontar tahun apa? Banyak orang belanja lah dekat sana, kan. Tapi keadaannya tak sama seperti sekarang ni. Ya, waktu tu tempat tu tak ada orang duduk, tak ada penghuni, tak ada orang lalu lintas, kira mana tak sibuk lah tempat itu. Sebab itu bila perintah ini diberikan kepada Nabi Ibrahim AS, ya, Nabi Ibrahim ni dapat ni bangkit daripada tidur, terus suruh isterinya Hajar ni suruh bersiap. Bersiap bawa anaknya Ismail. Ada ulama kata Ismail pada waktu tu masih kecil lagi, bayi lagi. Ya. Jadi bawa Hajar pun tak tanya pergi mana, dia ikutlah perintah suami. Tu dia nilainya taat isteri pada suami, kan? Lepas tu bila dah pergi, dah sampai dekat tempat tu, ya, Nabi Ibrahim pun tinggalkannya. Hajar kata, ini daripada perjalanan yang jauh je. Lepas tu pergi dekat kota Mekah tu, dekat lembah tu, Nabi Ibrahim tinggalkan isterinya dan juga anak. Hajar kata, wahai Ibrahim, ke mana kau nak pergi? Bawa kita lepas tu tinggal. Kita pun kalau orang tinggalkan kita dekat mana? Dekat shopping center, ya. Kita pun tanya-tanya, ni kenapa tinggalkan saya dekat sini? Dekat mana-mana pun kita mesti akan bertanya, kan, ini lagi tempat yang tak ada orang. Kalau kita kena tinggal lagi lah, kita menjadi, awak ni kenapa, gila ke apa? Tinggalkan saya dekat sini dengan anak. Panas-panas ni lagi. Contohlah macam gitu. Ya. Isteri dia berkata dengan Nabi Ibrahim dengan suara yang tenang sahaja, ya, wahai Ibrahim, ke mana kau nak pergi? Nabi Ibrahim tak jawab. Kemudian ditanya lagi sekali, apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tiada seorang pun manusia dan tiada sesuatu? Nabi Ibrahim pun tak jawab juga. Okey, ini soalan pertama tak jawab. Soalan kedua tak jawab. Okey, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kalaulah hari ini benda tu berlaku, apa gag-gagnya, ya, respon yang kita dapat? Awak ni pekak ke? Telinga awak tak dengar ke apa saya tanya? Saya tanya, ya, awak nak tinggalkan saya? Kadang macam gitu kan, marah orang kita. Tapi Hajar tidak begitu. Soalan kedua, apabila ditanya Nabi Ibrahim AS tidak menjawab, maka
Hajar ini faham bahawasanya perbuatan yang dilakukan Nabi Ibrahim ni bukanlah atas kemahuannya. Ya, tuan-tuan puan-puan, kita fikirkan ya. Nabi Ibrahim 70 tahun tak ada zuriat, kemudian baru dapat zuriat, baby masih kecil, anak masih bayi masih kecil lagi, kan? Perlu ditinggalkan. Lepas tu nak tinggalkan isteri pula yang jenis yang taat. Yang ikut perintah suami, kan? Mestilah ada perasaan sesuatu, kan? Jadi dekat situ dah faham, oh ni dan macam ni suami saya ni tinggalkan saya ni, dia tak jawab ni bukan kemahuan dia ni. Ya. Kemudian bila dia tanya kepada Nabi Ibrahim soalan yang ketiga, apakah Allah SWT yang menyuruhmu melakukan semua ini? Adakah Allah yang suruh kamu tinggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim jawab simple je. Ya. Cakap ya tu cakap benar lah. Ya benar. Itu je. Lepas tu dia teruskan perjalanan. Tuan-tuan puan-puan sekalian, sekali lagi, bila kita dengar cerita ni, kadang-kadang kita fikir, Aish, kok begitu jadinya? Kata nak jadi contoh, kok macam gini, ni contoh macam mana pula? Sekali lagi saya katakan, ya. Kerana ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ini, pengetahuan, bersangka baik kepada Allah. Kerana perintah yang diberikan datangnya daripada Allah, kan? Maka Nabi Ibrahim tetap lakukan. Kenapa soalan pertama dan kedua ni tak jawab? Ya, boleh jadi juga kerana kalau jawab, ya kadang-kadang jelah benda seperti ni, kalau kita jawab orang tak faham, apa jadi? Jadi cerita panjang, kan? Betul tak? Kalau kita buat sesuatu orang tak faham, ya, kita nak fahamkan dan benda tu pada pandangan umum memang tak elok, kita pun tak boleh nak fahamkan orang, susah. Dia jadi cerita panjang dan juga akan mendatangkan mungkin perselisihan dan juga perbalahan. Tapi tak kala, ya, kedua kali bila isteri dia mula faham, ketiga kali baru dia jawab. Dan dia jawab pun tak begitu panjang. Kerana kalau jawab panjang, mungkin, ya, boleh mendatangkan emosi, ya, dan sebagainya. Ya. Lalu dia jawab seperti je. Itu je. Ya. Lalu isterinya ni, Masya Allah, ya, seorang wanita yang taat dan soleh. Ya. Taat dan soleh, saya nak kata kenapa, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Ini cara Nabi Ibrahim SAW ni mendidik isterinya. Bukan sekadar mendidik, tapi menjadi contoh kepada isterinya. Imam, contoh tauladan kepada isteri. Ya. Isterinya ni, Hajar ini kan kita kata sebelum ni dia adalah wanita, ya, yang mana diberikan kepada isterinya Sarah. Ya. Jadi bila duduk sama-sama, kita boleh nampak, ya, tingkah laku pasangan kita, ya, cara dia berinteraksi, ya, cara dia berfikir dan sebagainya. Jadi bila Hajar nampak memang suaminya ni memang orang-orang yang baik, memang orang yang soleh, bukan orang-orang sembarangan, ya. Dia lakukan semata perintah Allah, dilakukan untuk nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak kala kena macam gini, ya. Dia mengatakan apa? Kalau demikian, dia iaitu Allah tidak akan mengabaikan kami. Jadi isteri berkata, oh kalau Allah yang perintah ni, insya-Allah Allah tak akan mengabaikan kami. Subhanallah. Beza tuan-tuan sekalian. Hajar pun sebenarnya, ya, pengetahuannya, pengenalannya kepada Allah Subhanahu Taala tu tinggi. Kalau tidak, walaupun suami taat, kan, kalau isteri tak faham, dia akan bergaduh. Ya. Awak bukan macam mana awak tahu Allah yang perintahkan awak? Kan? Awak tak kesian ke anak ni yang masih kecil lagi, masih menyusu lagi, kan? Itu adalah soalan-soalan yang akan kita lakukan. Tapi kerana Nabi Ibrahim ni orang yang patuh taat, harapkan ridha Allah, dan telah dilihat contoh-contohnya itu kepada isterinya bila dengar ini adalah perintah daripada Allah, menjadi orang hamba yang tenang. Dia tahu suaminya tidak melakukannya ikut kemahuannya, tapi atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu apa berlaku tuan-tuan dan puan sekalian? Lepas tu bila dia jalan, kan, sehingga kan Hajar dah tak nampak lagi kelihatan, maka Nabi Ibrahim AS pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah tak nampak baru berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in indaka baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah, iaitu tanah suci Mekah, yang tidak ada tanaman padanya, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhanku, mereka ditempatkan situ supaya mereka mendirikan solat dan memakmurkan
rumahmu itu dengan beribadah. Oleh itu, jadikanlah hati sebagian dari manusia tertarik, gemar kepada mereka dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman, semoga mereka bersyukur. Jadi apa kita nak cakap dekat sini, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya? Nabi Ibrahim AS bila lakukan demikian, ya, rasa-rasa Nabi Ibrahim nak buat ke? Kan? Tapi dia jadi kuat, hatinya menjadi tenang, damai kerana itu adalah perintah Allah SWT. Dan bila dia berdoa kepada Allah SWT, dia tak doa depan isterinya. Kan? Kita hari ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, kadang-kadang depan orang kita doa, belakang orang kita tak pada doa. Sedangkan Nabi SAW pun juga dah mengajar kepada kita doa di wara'il hijab, di belakang, di keadaan orang tu tak tahu kita doakannya, itu lebih dimustajabkan oleh Allah SWT. Jadi kita lihat, ini tanggungjawab Nabi Ibrahim. Ada orang kata, ini tak bertanggung. Ini bukan. Ya, kamu tak faham. Kamu tak sama peringkat dengan pemahaman Nabi Ibrahim AS. Ya? Dan di sini juga mengajarkan kepada kita untuk kita mengundang redha Allah SWT terlebih dahulu sebelum kita dapat memimpin keluarga. Sekali lagi, ini mengajarkan kepada kita untuk kita mengundang redha Allah SWT terlebih dahulu sebelum kita memimpin keluarga kita. Buktinya apa, tuan-tuan puan sekalian? Hajar ketika bertanya apakah Allah yang menyuruhkan kamu melakukan semua ini, Nabi Ibrahim SAW bila mengatakan ya, beliau terus redha. Kan? Maknanya Allah membantunya untuk redha dengan apa yang telah ditetapkan. Jadi kita pun sebagai manusia ni, kita ni semua, ya, suami, isteri, ya, keluarga, ya, perlulah kita mendapat mengundang redha Allah SWT terlebih dahulu, baru kita nak bangunkan keluarga kita ini, ya. Dan ini semua, tuan-tuan puan-puan sekalian, ingat, ya, boleh terjadi hanya dengan izin Allah, ya, kerana telah mendapat redha daripada Allah SWT, ya. Sebab itu seorang hamba yang beriman tu lebih baik daripada orang musyrik, kan? Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabakum, ya. Dan orang-orang hamba ni khairum min musyrikah, lebih baik daripada orang yang musyrik, yang kufur kepada Allah SWT, walau a'jabatkum, walaupun itu menyukakan hati kamu, walaupun kamu rasa takjub kepada dia, ya. Tapi di sini itulah nak ajarkan kepada kita, ya, redha Allah ni terlebih dahulu perlu kita ada, ya. Sebab itu jika kita inginkan anak yang soleh, solehah, isteri yang soleh dan solehah, ya, hati-hati kita perlu mencari jodoh. Cari jodoh ni, tuan-tuan puan sekalian, ya, nak bina keluarga, ya, bukan kerana luaran saja, bukan kerana atas disari nafsu saja, ya. Kerana itu semua boleh merugikan. Jika kita, ya, nak cari pasangan, baik suami ataupun isteri yang mengabaikan perintah Allah, bagaimana dia nak mampu nak mendidik keluarga kita, keluarga yang soleh dan juga solehah. Hatta sehingga kan kalau kita dapat pasangan yang taat pun, ya, pada waktu yang sama ujian Allah pun boleh berlaku kepada anak-anak kita. Apakah lagi kalau kita mencari orang yang tak taat. Jadi itu penting untuk kita faham dalam kita nak membina keluarga, ya. Isterinya telah dididik dengan cara yang betul dan isterinya cuba meneladani suaminya. Ya, jangan pula sekarang pula ada suami kata, alah awak ni tak samalah seperti Hajar. Kadang suami saya pernah dengar juga pasal cerita macam gini, kan. Jadi orang kata, no, Nabi Ibrahim tinggalkan isteri je. Ya, isteri tak cakap apa. Kamu ni tinggalkan sekejap je kamu dah bising. Tinggal bukan tinggal ke mana? Tinggal pergi kerja. Contohlah macam gitu. Tuan-tuan puan-puan sekalian, sebelum kita nak kata seperti itu, nanti dulu kita tengok pada didik kita. Kita ni berada di maqam peringkat yang mana? Ya? Sejauh mana kita ini telah berusaha untuk mendapatkan redha Allah SWT dalam bangunkan keluarga kita. Ingat balik, cuba tuan-tuan puan-puan ingat balik. Waktu ijab kabul tu, apa dekat fikiran kita? Kita ingat betul-betul nak kerana Allah ataupun tidak? Kadang-kadang tidak begitu. Habis macam mana? Tak apalah. Tak apa, sekarang inilah peluangnya. Ya, Allah berikan kepada kita kesempatan. Ya, kadang mungkinlah waktu tu kita lebih muda, kita tak perasan. Tapi sekarang ni peluangnya. Bila kita dah dengar seperti ini, kita nak kena cari redha Allah. Kena banyak solat taubat. Sebab itu, tuan-tuan puan sekalian, saya sering pesan, banyak sebenarnya dosa kita yang kita tak tahu. Dan kerana dosa kita ni boleh jadi, antara lain datang ujian-ujian ni, bukan untuk apa, tapi untuk kita sedar, untuk kita kembali bertaubat kepada Allah. Ya, bila kita dapat redha Allah, ya, Allah mudahkan,
ya urusan kita insya-Allah. Hatta sehingga kan kalau kita dah dapat redha Allah, kita dah faham pun, kalau ujian tu susah pun dia akan jadi senang. Kerana apa? Kata Nabi Ibrahim, yang uji tu siapa? Dia tahu yang uji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang perintahkan tu siapa? Yang perintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia. Perlu bangunkan perkara tersebut, ya. Jadi suami pun juga, ya tuan-tuan dan sekalian, mampu, ya, harus mempunyai penampilan diri sebagai ketua keluarga yang bertanggungjawab, akhlak yang baik, ya, yang boleh menjadi contoh kepada keluarga dan jadi perintah sesuai yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dia, ya, yang memberi kesan kepada Hajar. Suaminya orang yang baik, bila disuruh, dia tahu suami tak pernah buat benda yang bukan-bukan, ya, jadi isteri mudah nak ikut. Kita kadang-kadang tuan-tuan puan-puan sekalian, kita nak pasangan kita ini, anak kita ni yang baik-baik, kan? Tapi kita sendiri belum jadi orang yang baik, kan? Ada kala, ya, kita nak pasangan kita berubah, suami, isteri, anak berubah contohnya. Tapi kita masih lagi dengan perangai sikap kita yang dahulu. Kesalahan kita yang dahulu tu masih lagi berulang, tapi kita nak orang lain berubah, ya. Kita perlu ubah diri kita terlebih dahulu, insya-Allah nanti Allah mudahkan jalan untuk mengubah orang-orang yang dipimpin kita, termasuk anak kita, termasuk isteri kita. Jadi lihat tu kisah Nabi Ibrahim yang mengajarkan kepada kita tentang perkara tersebut, ya. Tapi sama jugalah saya katakan tadi, sama jugalah tadi suami kata isteri tak macam Hajar, ya. Jangan pula nanti isteri pula ada kata awak ni, ya, saya jadi macam gini, saya pun tak betul ni. Pasal apa? Pasal awak ni. Awak pun mungkin awak tak dekatkan diri kepada Allah sebab saya jadi janganlah macam gitu. Isteri pun ada peranan juga. Kalau kita tak elok, nanti anak pun juga akan mendapat kesannya. Jadi daripada sini tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, menunjukkan kepada kita bahawasanya, ya, Nabi Ibrahim AS mampu, ya, mengajar, mendidik anaknya, keluarganya dengan sesuatu perintah yang kita lihat pada zahirnya tak elok. Tapi kerana Nabi Ibrahim ni yakin tentang perkara tersebut, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap lakukan. Ya. Dan kemudian kita lihat lagi di sini, ya, apabila Nabi Ibrahim AS berdoa, ya, mengajarkan kepada kita, kita sebagai ibu ayah ni harus terus berdoa mengharapkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita berdoa ni tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, kadang-kadang kita rasa doa kita tak dimakbulkan. Ya. Dan kadang-kadang bila kita doa kita macam dimakbulkan, kita kata ni kerana doa kita. Okey. Ada berapa isu di sini. Pertama, bila Nabi Ibrahim berdoa tu, doanya Nabi Ibrahim kalau tuan-tuan puan-puan lihat, menunjukkan dia ni adalah orang yang tidak ada kekuatan apa-apa dan dia adalah merupakan hamba kepada Allah. Dia nak ahli keluarga zuriatnya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maknanya bukan kerana dirinya, tapi nak kebaikan itu keluarganya pun juga menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Dan bila kita berdoa kepada Allah SWT, kadang-kadang kita rasa macam tak dimakbulkan, ya. Sebenarnya tak adalah doa yang tak dimakbulkan, ya. Bahkan kalaulah contoh kita doa lepas tu kita rasa doa kita makbul, ni berkat doa saya ni. Kadang-kadang pun bahaya juga tuan-tuan muslimin. Bahayanya apa? Allah Subhanahu wa taala cipta kita ni, kan, apa yang kita lakukan ini bukan kerana berdasarkan sekarang ini tau. Maksudnya sejak azali lagi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan apa yang telah diaturkan itu. Sebelum kita dilahirkan, ya, semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Kan? Jadi jangan kita sekali menyangka, oh ni kerana doa saya ni sebab itu Allah makbulkan, kamu tak berdoa ataupun doa kamu ni kamu bukan orang yang taat sebab tu Allah tak makbulkan. Jangan. Tu jadi orang yang sombong. Nabi Ibrahim bukan orang yang seperti itu.
Jadi walaupun kita berdoa kepada Allah, ini merupakan bentuk usaha kita. Allah perintahkan kita untuk berdoa, bergantung kepadanya. Ini menzahirkan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada berdoa juga, kita berusaha. Dan benda ni, tuan-tuan dan sekalian, bila kita berdoa, perubahan ni dia bukan, doa kita ni dia bukan sekelip mata berlaku. Maknanya Allah daripada dahulu lagi, Allah dah tahu bila yang Allah akan tetapkan benda tu akan berlaku. Kalau kita berdoa, kita berpindah daripada takdir ini kepada takdir yang ini. Tak berdoa daripada takdir ini kepada takdir yang ini. Itu semua telah diketahui oleh Allah SWT. Kita je yang tak tahu. Dan Allah makbulkan permintaan kita ni pada masa yang telah ditetapkan Allah. Bukan apa kita takkan. Kita nak sekarang, kita biasa nak urgent. Kan? Semua nak urgent, ASAP, as soon as possible. Tapi bukan begitu. Itu tarbiyah Allah SWT telah berikan kepada Nabi Ibrahim AS. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita hanya lakukan apa yang termampu. Kalau dah berusaha dan sebagainya, tapi natijahnya tidak seperti mana yang kita inginkan, tak apa. Belajar, terimalah apa yang Allah aturkan. Kerana Allah tak soal kita natijah tau. Mu buat ni natijah je apa? Tak. Allah soal usaha kita. Kan kita dah berusaha semampu kita. Semampu kita ni ramai orang tipu. Minta maaf. Dia kata, saya dah hantar anak pergi sekolah, saya dah lakukan segala. Dia jadi apa tu pulangnya. Kadang-kadang kita macam gitu, tuan-tuan dan sekalian. Bukan begitu. Itu merupakan salah satu usaha kita. Kita memberikan anak pendidikan agama. Tapi kita dekat rumah, adakah kita memberikan contoh yang terbaik untuk mereka? Anak belajar lain dekat rumah, ibu ayah lain. Contoh macam gitu. Jadi kita tak terlepas. Kadang-kadang kita ikut semampu kita. Itu Allah tahu. Kita jujur pada diri kita. Betul ke kita dah lakukan the best? Tapi bila kita dah lakukan, kemudian apa yang berlaku selepasnya itu bukan urusan kita lagi. Ya. Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima dan juga menilainya. Ya. Dan apa lagi? Kita lihat daripada kisah ini juga, ya, pengajaran yang ada daripada yang episod yang sikit kecil ni dulu, ya. Hajar dan juga Nabi Ibrahim SAW, mereka ni benar-benar yakin bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni bersama dengan Allah SWT dan mereka tidak akan ada yang akan rasa sengsara. Kerana keyakinannya, Allah ada bersama kita, yang perintah ni Allah kan? Okeylah, kita yakinlah. Insya-Allah kita tak akan sengsara. Itu sampai ke tahap seperti itu. Kan? Kita bagaimana tuan-tuan dan sekalian? Kita tak sampai ke tahap seperti itu. Kan? Kadang-kadang ayam tak ada, tuan-tuan. Ayam tak ada dah risau dah. Ayam tak ada. Alamak, ayam tak ada. Beli stok ayam banyak-banyak dekat rumah. Tiba-tiba ayam masuk balik. Harga naik, mengeluh pula kita. Ya. Kita kurang rasa tentang Allah tu senantiasa bersama dengan kita. Kenapa? Boleh jadi hati kita ni senantiasa lalai. Kan? Kita tak tahu fokus kehidupan kita dekat dunia ni sebenarnya apa. Kita bina keluarga ni untuk apa. Kan? Kalau kita dapat semai, kan, kita lakukan ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa pun ujian yang melanda, contoh COVID, ya, kita rasa tenang. Kita yakin Allah akan senantiasa bersama kita. Bak susah macam mana, hilang kerja lah, tak dapat kerja lah, potong gaji lah, kita yakin Allah bersama kita. InsyaAllah kita menjadi orang yang tenang. Sebab itu, nampak suami isteri, nampak Nabi Ibrahim dan Hajar ni gaduh tak? Tak ada gaduh kan? Itulah sakinah. Itulah ketenangan. Ada sifat mawaddah, ada sifat rahmat antara satu sama yang lain. Kan? Itulah yang contoh yang perlu kita ambil. Hari ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita ramai orang sengsara. Betul lah? Ramai orang sengsara. Tapi, kita sengsara hari ini bukan kerana sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan. Kita sengsara bukan kerana sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kerana apa? Kerana kalau nak hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sengsara yang Allah berikan kepada kita, nikmat itu jauh lebih banyak kita dapat daripada sengsara. Betul tak? Tanya dia di sini. Hari ini je, hari ini. Malam ni, daripada pagi itu tadi sampai sekarang, mana lebih banyak? Sengsara ke nikmat? Nikmat. Sengsara kita sedikit sahaja. Kan? Sedangkan nikmat kita banyak. Tetapi kenapa hari ini kita banyak sengsara? Kerana kurang bersangka baik kepada Allah. Kita kurang husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku tu kita tak faham.
Ya, kita tak faham ada pengajaran yang Allah nak berikan kepada kita. Dan kerana kesibukan kita harian, kita tak dapat menilai, tak dapat lakukan refleksi muhasabah ya tentang apa yang Allah berikan kepada kita pengalaman melalui kehidupan harian kita. Beza dengan Nabi Ibrahim. Nak capai ke tahap Nabi Ibrahim memang insya-Allah memanglah tinggi. Ya, tapi boleh kita belajar ya untuk bersangka baik kepada Allah. Nanti perlahan-lahan Allah SWT buka kepada kita lagi ilmu yang baru, ya. Jadi sebab itu kerana kita kurang bersangka baik kepada Allah SWT. Dan ini sifat paling buruk lah, paling teruk lah. Dan kita kata, hai, apsal lah aku je yang kena, apsal saya je yang kena. Kan? Tak ada orang lain ke? Apa dosa saya? Teruk betul Allah ni tak dengar ke permintaan saya? Itu sangka buruk pada Allah SWT. Ini sifat yang paling buruk, jangan ada. Ya, apa pun ada ujian yang Allah berikan kepada kita, cuba tanamkan kat diri kita. Yang menguji ni kita ni siapa? Allah. Allah Maha Bijaksana, kita kata. Allah ni ya Tuhan yang penuh dengan rahmat. Kan? Kita tenang. Kalau tak tenang juga, kan? Cakap dekat diri kita. Rahmat Allah ni tak pernah terpisah walaupun kita diberikan ujian. Teruk mana pun, sakit macam mana pun, susah macam mana pun, hati jadi tak tenang macam mana pun, apa pun berlaku, cakap dekat diri kita, rahmat Allah tu tak pernah terpisah daripada takdir, daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah hati kita akan menjadi orang yang lebih tenang dan juga lebih damai. Sebab itu kisah ni, dia bukan kata ini untuk sesuai untuk zaman dahulu je, tidak. Kisah ni sesuai untuk setiap masa zaman. Sehingga hari ini, bahkan pada masa akan datang. Ini kisah apa? Ini kisah waktu Nabi Ibrahim ditinggalkan. Jadi faham. Maknanya Nabi Ibrahim tinggalkan isteri Hajar ini pandangan manusia tak elok. Tapi ini merupakan perintah Allah yang manusia umum mungkin tak boleh faham. Ini another level. Ini peringkat yang khusus diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kita pula jangan pula nak buat macam gitu, tinggalkan. Ya? Tu hati-hati. Ya? Kecuali lah kalau tuan-tuan puan-puan mendapat petunjuk begitu, tu saya tak boleh kata apalah. Tapi kita jangan berbohong. Kadang-kadang kita bohong, kita dapat tunjuk macam ini dan sebagainya. Ya? Tapi kalau kita jujur, lakukan. Kerana salahlah kita. Kalau kita dah minta petunjuk kepada Allah, Allah beri petunjuk, kemudian kita tak ikut. Itu maknanya kita ni adalah orang yang kurang sopan kepada Allah SWT. Okay. Kemudian cerita tu, kita masuk sikit lagi masa, ada sikit masa lagi ni. Bila Nabi Ismail alaihissalatu menangis. Bila Nabi Ismail menangis, ya, ibunya pun pergilah ke Bukit Safa. Tengok, ada tak perigi, ada tak air, ada tak orang rombongan, supaya dia boleh dapat bekalan. Ini kerana apa? Nabi Ibrahim dan juga Hajar ni bila pergi sana, dia tak bawa bekalan apa pun. Kalau nak bawa bekal pun, mana nak bawa bekal macam banyak macam mana pun. Maknanya bekalan itu akan habis. Jadi bila bekalan tu dah habis, ya, dia cuba tengok dekat sana tak ada. Dia pergi dekat Marwah. Tengok dekat Marwah ada tak? Tak ada. Pergi lagi, pusing. Itulah dia. Ya, Nabi SAW mengatakan, kita bila laksanakan haji dan umrah ni, kita ada melakukan sa'i tu kan? Yang kita pusing lain dan sebagainya. Itu pengajarannya. Tapi di sini, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, bila dilakukan itu, ada tak beliau mengeluh? Ada tak nampak mengeluh? Kerana apa? Ingat tadi, yang perintahkan ni Allah. Jadi dia bersangka baik pada Allah SWT. Walaupun tak nampak tau apa kebaikannya. Nabi Ibrahim pun tak tahu apakah kebaikannya akan berlaku. Sebab tu Nabi Ibrahim berdoa dengan doa tadi. Tapi sangka baik kepada Allah SWT. Ya, yakin bahawasanya Allah SWT ni akan memeliharanya dan anaknya. Lari tengok sana, tengok sini. Ya. Jadi tak jumpa juga. Ya. Tapi kemudian lepas itu, maka mengalir air Zam-Zam di situ. Situ ada cerita-cerita juga, saya potong di situ, saya tak nak ceritakan, ya. Dipanjang masa sikit, ya. Tapi nak dikatakan dekat sini, bila dari sana ke sini ni tempat yang sama pergi kali. Makna itu adalah bentuk usahanya. Dan air Zam-Zam pun turun pun keluar pun dekat daerah situ walaupun tadi tak nampak. Maknanya apa, tuan-tuan puan sekalian? Allah berikan ikut kepada masa yang telah ditetapkan. Sebagai hamba, kita perlu berusaha bergantung kepada Allah. Kan?
Lepas tu apa nak jadi, kita serahkan kepada Allah. Pasti Allah tak akan sia-siakan, ya. Dan lepas itulah dia keluar daripada anaknya, dan ini menunjukkan kepada kita ni, kita kena bersungguh-sungguh dalam nak mengundang rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan segala bentuk kemampuan yang kita ada. Jangan kita menjadi orang yang putus asa. Dekat situ kalau orang biasa je dah salahkan, apalah bapak engkau ni tak guna betul lah, tinggalkan kita macam gini, matilah kita macam gini. Tidak begitu. Kerana orang yang mengenal Allah, dididik oleh Nabi Ibrahim sedemikian rupa, menjadi orang yang kuat, optimis, menjadi orang yang positif. Kemudian kita lihat di situ, ya. Kerana adanya air tersebut, maka jadilah orang datang kat situ, mereka ni dihargai oleh para pedagang yang lalu lalang kat situ kerana ada air. Lihat, itu pun doa yang dipohonkan oleh Nabi Ibrahim AS. Tapi datangnya bila, jadinya bila? Pada waktu yang Allah SWT tetapkan. Jadi kita pun sama juga. Kadang dalam keluarga kita berdoa, jangan putus berdoa kepada Allah. Doa ni bukan kita perintah Allah. Ingat, doa bukan kita perintah Allah, bukan kita order kepada Allah. Ramai orang doa salah. Kita doa macam olah-olah kita perintah Allah. Kita minta Allah. Doa terbit daripada hati seorang hamba, ya Allah, ya. Dan bila kita berdoa, kadang-kadang kita minta sesuatu yang mungkin kita tak tahu apa kebaikannya, kan? Jadi kita perlu berserah kepada Allah. Boleh jadi kita minta tu tak baik. Kita rasa pandangan mata kita sekarang nampak baik. Ya Allah, jadikan aku orang yang kaya. Kita ingat benda tu baik untuk diri kita. Tapi sebenarnya boleh jadi itu tak baik untuk kita. Kan? Kita waktu kaya, kita jadi orang sombong, kita jadi orang yang lalai, kita sibuk, kan? Macam-macam lah, ya. Kadang-kadang kita minta maaf, kadang-kadang kita berumah tangga yang belum dikurniakan zuriat, ya. Kadang-kadang kita jadi risau. Dan tenang, kita berdoa kepada Allah, ya. Memang sejak azali Allah dah tuliskan apa yang akan berlaku pada diri kita. Berdoa dengan jiwa hamba, ya. Menzahirkan pengabdian diri kita kepada Allah, bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan berikan ikut kepada apa yang telah ditetapkan. Jadi kita kalau faham seperti itu, bila kita berdoa ni, walaupun nampak dia makbul, kita tak jadi orang sombong diri. Aku yang doa tau hari tu. Ni saya yang doa, banyak doa ni, sebab tu jadi macam gitu. Tak. Kita tahu. Kerana yang mengizinkan itu adalah Allah SWT. Tak masuklah akal tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kita berdoa, bila kita doa, baru Allah tahu apa yang kita ada dekat dalam hati kita. Allah, ilmu Allah ni daripada dulu lagi dah ada dah. Tak perlu nak tunggu berlaku kejadian baru Allah tahu apa reaksinya. Allah dah tahu daripada dulu. Itu sebab tu Allah ni Tuhan yang maha mengetahui, ya. Okey. Kemudian kita lihat juga daripada pengajaran yang ini pula, ya, ibu sebagai pendidik yang tidak mudah nak berputus asa. Kadang-kadang kita didik anak kita ni ada ujian masing-masing, ya. Lagi zaman sekarang ni. Tapi janganlah jadi hamba yang berputus asa, ya. Kita sama-sama lakukan. Kadang-kadang kita tengok anak nangis. Anak nangis buat apa? Kadang-kadang dah tak tahu, kita ikut nangis sama. Ada orang macam gitu kan, dah tak tahu lah nangis ni apa nak buat dengan budak ni. Kalau dekat ditinggalkan dia, tak ada air, tak ada apa. Budak ni nangis. Budak ni nangis, kita cari-cari tak jumpa, kita ikut nangis sama. Dah lah macam gitu. Ya. Jadi kita kena berusaha lah, bersangka baik pada Allah. Salah kan nangis? Bukan salah nangis. Nangis tak salah. Ya, tapi kena usaha. Ya. Dan satu lagi pengajaran dekat sini. Tengok banyaklah sebenarnya pengajarannya. Bila Hajar ada pergi daripada Safa Marwah tu kan, dia cari tu. Itu boleh jadi juga kita nampak beliau ni tengok, ada tak orang yang berdagang, ada dekat orang yang lalu lintas kat sini untuk ni. Makna kita berharap kepada manusia. Nampak tak? Tapi Allah SWT nak mentarbiah Hajar, kan? Nak menunjukkan kepada Hajar ini yang memberikan rezeki itu adalah Allah, kan? Alhamdulillah kamu dah berusaha. Nah, kamu lihat air yang datang ni bukan daripada manusia yang berikan. Aku yang berikan. Daripada cara sumber yang tidak disangka-sangka. Kan? Kita pun hari ini, pengajarannya kita pun hari ini, ya, kita kadang-kadang lebih bergantung kepada manusia daripada bergantung kepada Allah SWT. Itu silap kita. Bergantunglah penuh kepada Allah SWT. Kadang-kadang benda luar biasa boleh je berlaku. Ya. Tapi sebelum kita nak dapat benda-benda seperti ini, kita kalau amal kita biasa-biasa, memanglah tak dapat. Ya, tapi apa pun nak cakap, Allah berikan kepada kita perjalanan, ya, sikit. Nikmat yang sikit ni kita ambil pengajaran. Daripada situlah kita akan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah SWT tunjukkan kekuasaan Allah SWT kepada Hajar ini, ya.
Dan selain daripada itu, Hajar juga menunjukkan kepada kita, Hajar ini isteri yang taat. Kan? Isteri yang taat, patuh kepada suaminya. Kan? Jadi kalau kita pun tengok suami kita elok, baik, kan? Kita taatlah kepada dia. Kita taat kepada dia. Tak salah, tak rugi kita. Kadang-kadang syaitan ni bisik kita, kadang-kadang kita ada ego kita. Suami pun sama, jangan suami suka. Tapi kalau suami yang soleh ni, dia taklah macam gitu. Dia akan sama-sama. Dia tengok isteri baik, dia pun ada sifat rahmah lebih kepada isteri, mawaddah lebih kepada isteri. Kan? Dia tak one side, dia mesti two ways. Macam gitu. Kemudian, apa ni? Sikit lagi. Ya, sikit lagi lah. Kita nak cakap pula ni, saya ringkaskan pula ni. Kisah pasal penyembelihan. Tadi kita cakap ditempatkan, kemudian kita cakap tentang Safa dan Marwah itu. Sekarang kisah penyembelihan. Okey, baik. Kisah penyembelihan ni, cerita ni tuan-tuan puan sekalian, makna Nabi Ibrahim dah lama tak jumpa anaknya, ya. Bila datang balik tengok penduduk Mekah ni dah makin berkembang, ramai ni, subhanallah, dia gembira. Nampak anaknya, ya. Anak kalau lama ditinggalkan oleh ayah, anak jadi apa? Menyampah nak tengok ayah dia. Tapi bukan Nabi Ismail. Kerana apa? Ayah tak didik apa tadi? Kenapa? Ayah dah didik ibu, isterinya, isteri didik anaknya. Isterinya tak ada mengapi-apikan, kerana ayah kamu memang tak guna langsung. Ibu masih jaga kamu masih kecil-kecil ni, dah tinggalkan. Tak ada gitu. Kerana dia tahu ayahnya, suaminya itu adalah orang yang soleh. Dia lakukan itu mengharap redha Allah. Allah perintahkan. Jadi tak ada cakap-cakap seperti itu. Anaknya bila membesar, nampak anaknya tak ada perasaan benci kepada anaknya, tak ada perasaan benci kepada ayahnya. Kan? Jadi sayang, bila sayang anak pula, tiba-tiba datang perintah. Perintah apa? Penyembelihan. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau kena macam kita baru sekejap jumpa, baru dapat sama-sama bersua, ya, taklah lama sangat, kemudian kena perintah macam gitu. Ada manusia kata, kenapa aku, ya Allah? Tak ada orang lain ke? Asyik aku je yang kena. Nabi Ibrahim tak begitu. Nabi Ibrahim tidak begitu. Dan kita lihat dekat sini, ya, dia faham yang berikan ujian ni adalah Allah SWT, maka dia tugas dia untuk lakukan. Mesti ada kebaikan, perlu baik sangka kepada Allah SWT. Tapi sebagai seorang ayah, ini kerana tengok berkaitan dengan anak dah besar, kan? Kalau isteri, tadi isteri dah nampak ayah suami dia ni macam mana orangnya, anak ni mungkin belum nampak lagi, walaupun dicerita oleh ibunya, tapi tak nampak lagi. Dalam hal ini, Nabi Ibrahim menunjukkan sifat berbincang, demokrasi. Ya, di mana kita lihat dalam Al-Quran Allah kata, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim kata apa? Maka ketika anak itu dah sampai kepada peringkat usia yang bolehkan mereka berusaha sama-sama, dah besarlah, ya. Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayangku, ya bunayya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia tak terus-terus buat. Dia tanya pandangan, dia nak tengok anak dia ni macam mana, jiwa dia ni dapat tak terima, kuat tak jiwanya itu, ya. Dan dimulakan dengan ya bunayya, dengan perkataan panggilan yang penuh dengan kasih sayang kepada anaknya, ya. Nabi Ibrahim minta pendapat anaknya, ya, ketika diperintahkan untuk sembelihkan. Nabi Ismail kata apa? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Subhanallah. Anaknya kata apa? Wahai ayah, ya. Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan. InsyaAllah ayah akan mendapati aku daripada orang-orang yang sabar. Subhanallah. Dia tak marah. Hilang lama datang sekarang nak sembelih pula. Dia tak cakap macam gitu. Dia kata, nak sembelih saya pula, dah kenapa pula ni? Nabi Ibrahim patuh perintah Allah. Yang datang perintah itu pada pandangan umum, tinggalkan isterinya dengan anaknya itu di tempat lembah yang tak ada orang tu, tidak difahami orang tapi dia ikut patuh. Isterinya Hajar bila ditinggalkan, dikatakan yang menyuruhnya adalah Allah, dia jadi orang yang redha. Anaknya ketika nak disembelihkan itu,
Bila ditanya, apa pandangan kamu bila Allah perintahkan aku lakukan ni, anak dia pun faham. Walaupun pandangan manusia, kalau ada kata gila ke kau nak sembelih anak kau, dah apa cerita pula, dah apa kena dah. Tak. Ya. Ini masuk masa sikit. Injury time. Jadi, tapi Nabi Ismail boleh faham. Dia bukan sekadar faham, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Tapi dia kata menenangkan ayahnya. Dia kata apa? Satajidu ni insya-Allah minas sabirin. Maknanya insya-Allah ayah akan dapat aku ni daripada orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Sebab itu sabar ini penting. Inilah dia, ya, anak yang soleh tak bantah kata ayahnya. Bahkan dia kuatkan hati ayahnya. Buatlah ayah. Ya, kerana ini perintah Allah. InsyaAllah aku termasuk dalam orang-orang yang bersabar. Apa nilai yang ada dekat sini, tuan-tuan dan puan sekalian? Ini dia. Tentang kelebihan bersabar. Bila kita tak faham, ya, kadang-kadang kita tak sabar. Macam Nabi Musa tadi saya mulakan, kan, belum faham, kita tak boleh sabar. Tapi kerana keistimewaan jiwa Nabi Ibrahim ni, Khalilullah, kekasih Allah, ya, kemudian dididik kepada isterinya, kemudian isteri didik anak, mereka faham perintah ni datang daripada Allah SWT. Kita, tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kadang perintah yang memang dah jelas-jelas Allah kasih kepada kita, suruh kita buat, kita pun tak faham ataupun buat tak faham. Ya. Tapi kalau kita dapat lakukan perkara tersebut, yang zahir orang semua elok, ya, nanti insya-Allah Allah pun akan berikan kepada kita perintah yang mungkin orang tak faham. Tapi kerana kita tahu yang perintahkan itu adalah Allah, kita bukan orang-orang yang mungkin lalai, ya. Kita selalu harap Allah, Allah, nanti Allah akan uji kita. Bukan untuk Allah tahu, tapi untuk kita tahu sejauh mana kita kata kita redha kepada Allah. Sejauh mana kita akan taati perintah Allah, walaupun orang lain mungkin rasa tak setuju dengan apa yang kita lakukan. Kan? Jadi ini satu perkara yang sangat-sangat luar biasa. Allah perintahkan kepada anaknya tak bantah, anaknya terima. Dan ini yang boleh kita jadikan contoh pada zaman pada hari ini. Ya, kita sebagai anak, kita patut taat kepada Allah, Rasul, kedua ibu ayah kita yang masih ada. Selagi mana ayah ibu kita ni menyuruh kita perkara yang baik, kita lakukan. Tapi ingat, ibu ayah pun kena ingat. Jujur dengan diri kita. Kita ni betul tak orang taat kepada Allah? Kadang-kala kita rasa kita ni taat. Kita ni dah patuh betul lah. Kan? Tapi boleh jadi tidak. Jangan menipu dengan diri kita sendiri. Dengan orang kita boleh tipu, tapi tolonglah, jujurlah dengan diri kita sendiri. Kalau kita nak jadi orang yang baik, jujur pada diri kita. Betul ke kita seorang ibu, seorang ayah yang baik, seorang suami, seorang isteri yang baik? Tanya dekat diri kita. Kalau belum, boleh kita perbaiki, ada peluang. Tapi kalau kita belum, lepas tu kita menolak, bila kita nak perbaiki? Bila kita nak jadi orang yang baik? Kan? Jadi, tengok, kalau kita baik macam gini, anak kalau tahu ibu ayah ni bila suruh buat benda yang baik, dia pasti akan ikut, kan? Di sini kita nampak peranannya seorang ibu dalam mendidik anaknya. Ya, walaupun tak ada suaminya, tapi dia tahu ni Allah yang perintahkan, maka dididikkan, dilakukan dengan sebaik mungkin. Ya. Dan kerana kepatuhan, taat, harap redha Allah ni, pengorbanan ini merupakan antara kunci keberhasilan keluarga Nabi Ibrahim AS. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, Nabi Ibrahim AS pun juga, ya, bila mana diberikan satu, apa yang saya nak kata, ya, dia macam perasaan kedudukan jiwa yang sangat luar biasa, ya, didasari dengan ketakwaan, sentiasa bergantung kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim doa, banyak doa Nabi Ibrahim ni sebenarnya, ya, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku anak yang tergolong daripada orang-orang yang soleh. Ini mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Anak adalah amanah, dan dia juga, anak ni boleh menjadi fitnah. Sebab tu anak boleh jadi fitnah, tuan-tuan. Sebab tu anak ni amanah. Ada orang yang suka ramai anak, tapi kadang-kadang anak ni menjadi fitnah kepada kita. Kita tak faham. Ya, Allah kata dengan kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah kamu bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Kan? Menjadi ujian kepada kita, dan sesungguhnya di sisi Allah jugalah pahala yang besar. Ya, jadi kita kena berdoa dan juga kita berusaha melakukan apa yang terbaik. Dan kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim, ya, Allah Subhanahu mengujinya dengan sesuatu yang dicintainya, ya, dengan
cintanya kepada Allah Subhanahu taala, ya. Tinggalkan keluarga, nak sembelih anak, ya. Kalau dia cinta kepada keluarga, dia tak akan lakukan benda tu semua. Tapi kerana cintanya Allah melebihi daripada keluarganya, dia dapat lakukan. Ya. Cuba lihat, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya. Nabi Ismail ni tidak akan menjadi anak yang penyabar jika dia tidak dididik oleh ibu yang penyabar. Nabi Ismail tak akan jadi anak yang penyabar kalau tidak dididik oleh ibu yang penyabar. Buktinya apa? Ditinggalkan oleh suami. Tapi dia sabar kerana apa? Dia tahu itu adalah perintah Allah. Dan Hajar pula, ibu ataupun isteri, tidak boleh menjadi seorang yang penyabar jika tidak dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim dah latih. Dia bukan terus jadi macam gitu. Taklah, dia ada latihan-latihannya. Ya, seharian, kehidupan seharian. Kerana dia tahu suaminya adalah orang yang baik, latih benda yang baik-baik. Dan begitu juga hatta Nabi Ibrahim tidak akan dapat sabar jika tidak dapat didikan daripada Allah SWT melalui wahyunya. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, kisah Nabi Ibrahim ni, Masya Allah, memang terlalu banyak sekali pengajarannya. Ya, kita boleh lihat pengorbanan Nabi Ibrahim. Hari ini kita masuk bulan Zulhijjah, ramai nak lakukan korban. Korban yang kita lakukan ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, kadang-kadang lebih kepada luaran sahaja. Kita kadang-kadang korban pun macam kita beli. Saya nak beli kambing ni. Ya, sebenarnya bukan begitu. Korban ni kita nak dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim dah tunjukkan. Kerana bila kita dah dekatkan diri kita kepada Allah SWT, Allah akan berikan kepada kita ilmu-ilmu, ya, panduan, bimbingan bagaimana kita nak jaga keluarga kita. Natijahnya tidak mengapa. Ya, natijah kita serahkan kepada Allah SWT. Jadi terlalu banyak ibrah pengajaran yang boleh kita dapat daripada perkongsian ini. Namun tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam masuk masa ni, sebelum saya kena read card, apa yang kita nak pelajari selepas kita cerita-cerita ni, ya, perkara-perkara ni. Apa yang tindakan yang boleh kita ambil? Cerita bukan sekadar untuk menyedapkan telinga mendengar. Bukan sekadar untuk kita mendengar, oh macam gitu. Bukan begitu tuan-tuan. Cerita-cerita, kisah-kisah ini, pengalaman-pengalaman ini adalah untuk kita melakukan tindakan, untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Tindakan yang boleh kita ambil. Pertama, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita perlu perbetulkan diri kita terlebih dahulu. Terlalu banyak kesalahan kita, dosa kita. Dosa yang kita sedar, dosa yang kita tak sedar, dosa yang kita masih belum bertaubat daripadanya. Dosa yang masih kita lakukan. Dosa yang kita tak sedar itu dosa. Terlalu banyak tuan-tuan. Jadi sebagai hamba, kalau kita nak keluarga kita capai sakinah, ya, ada sifat mawaddah rahmah, ya, selalu dapat mengundang redha Allah itu, ya, kena perbanyakkan bertaubat. Banyakkan bertaubat ni macam-macam cara, ya. Dan yang paling perlulah lakukan, banyakkan solat taubat. Betul tuan-tuan puan sekalian, banyak kesilapan kesalahan kita, kadang-kadang kesilapan kesalahan kita ni lah yang memberatkan kita. Berat nak bangunkan keluarga kita. Tapi kita masih alpa, hati kita, jiwa kita lemah, mata hati kita ni kabur, kita tak nampak salah kita. Sebab tu banyakkan solat taubat. Bila banyakkan solat taubat, insya-Allah perlahan-lahan kita akan nampak ada perubahan. Dan solat bertaubat ni jadi berat untuk kita. Suruh nak buat solat 5 waktu pun nak buat susah, nak buat solat taubat lagi apa. Lazimi berzikir kepada Allah SWT. Zikir ini maknanya ingat Allah. Ingat Allah, kita ngaji ingat Allah. Ya, sebutan zikir itu pun juga adalah ingat Allah. Banyak akan lakukan demikian. Kita tengah mandu, kita tengah naik transport, kita tengah masak, kan? Tak ada apa-apa nak buat, pergi zikir kepada Allah SWT. Banyak akan berzikir. Zikir ini banyak manfaatnya. Bila kita dah banyak berzikir ini, insya-Allah Allah bantu kita, hati kita daripada lalai, Allah sedarkan jadi hati yang tidak lalai ketika berzikir kepada Allah. Daripada situ perlahan-lahan nanti kita akan rajin nak laksanakan solat taubat. Nanti bila kita laksanakan solat taubat, tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah Allah akan bukakan jalan lagi. Nak lagi, ya, kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim, kan, kita nak minta Allah bimbing kita kepada jalan yang lurus, kan. Minta Allah SWT dengan memperbanyakkan solat istikharah. Solat istikharah ni biasa orang lakukan bila nak berumah tangga, ya. Bahkan nak namakan anak pun sebenarnya kita kena istikharah, minta petunjuk Allah, mana nama anak ni sesuai tak untuk anak kita, kan. Kita nak ada anak lagi, istikharah contohnya.
Kita nak didik anak kita cara yang bagaimana pun perlu minta petunjuk daripada Allah SWT. Jadi kena benda ni, walaupun sunnah, tapi kita kena lakukan. Lazimi benda ni. Nabi SAW terada sabda je, antara kegembiraan anak Adam ni mafhumnya, antara kegembiraan anak Adam ni adalah banyak melakukan solat istihara. Dan antara banyak yang sengsaranya anak Adam ni kerana banyak meninggalkan istihara. Kerana kita perlukan petunjuk Allah sebenarnya. Kita tak faham apa yang ada dekat dunia ni. Pentas dunia kita tak faham. Petunjuk Allah ni perlu. Jadi kalau kita nak bangun keluarga kita, ya, seperti ini, kalau tak dapat penuh pun macam Nabi Ibrahim, dapat sikit pun alhamdulillah. Ya. Tapi kena usahalah. Usahanya tu tadi apa? Cari undang redha Allah. Nak dapat redha Allah ni, ingat banyakkan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah selalu, kerana ingat kepada Allah tu akan banyak membantu kita waktu senang dan juga waktu susah. Dan kemudian bila kita ingat Allah, banyak solat taubat, kerana banyak dosa kita ni, kadang-kadang hati kita ni jadi berat nak beribadah. Kita hanya bergantung kepada makhluk dan juga manusia, tak bergantung kepada Allah. Dan bila dilakukan demikian, tambahkan lagi dengan beristihara. InsyaAllah nanti tuan-tuan dan puan sekalian, kita dah berumah tangga pun tak apa lakukan. InsyaAllah nanti kita akan nampak ada kesan. Tak banyak, mesti ada sikit. Bila sikit tu nampak, bersyukur, ambil pengajaran, dan insyaAllah selepas itu akan mendapat manfaat yang besar. Orang lain mungkin tak faham. Macam tadi. Orang lain sebut tak faham, tapi kita sendiri akan faham insyaAllah. Baiklah, saya kira berpada untuk kali ini dah cukup masanya. Tapi yang baik itu semuanya insya-Allah adalah merupakan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang lemah kurang daripada diri saya, dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan bantuan, inayah, bimbingan kepada kita, menguatkan hati kita untuk senantiasa taat kepadanya, senantiasa bertaubat kepadanya, dan mudah-mudahan dengan demikian Allah mudahkan urusan kita untuk menjaga keluarga kita, membimbing keluarga kita, menjadi contoh kepada keluarga-keluarga kita, anak keturunan zuriat kita semua, dan mudah-mudahan semuanya itu dan akan mendapatkan keredaan, ngundang redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mudah-mudahan ya dengan redha Allah itu kita akan diberikan keselamatan, kebaikan yang terbaik dunia dan juga akhirat insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya kira berpada untuk di sini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa sering kali mendoakan antara satu sama yang lain. Stay humble, tawaduk, rendah diri kepada Allah, bergantunglah kepada Allah. Terima kasih kepada Masjid Darul Makmur, para pegawainya, ahli lembaga, relawan yang telah mengizinkan membantu saya dalam melakukan menyampaikan ini. Dan jangan lupa para jemaah untuk berinfak kepada dana Masjid Darul Makmur insya-Allah. Mudah-mudahan makmur rumah tangga kita juga insya-Allah. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.